Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pagi ini. Mohon maaf kemarin kita tidak ada kelas. Hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-11 Ramadan kita dapat meneruskan puasa dan dapat pula kita meneruskan pengajian kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Iman wal Islam, agar kita sembahyang, kita beribadat dengan sempurna. Kerana amalan pertama yang akan dihisap pada hari kiamat nanti adalah sembahyang. Sembahyang okey, maka Allah Ta'ala pun terima amalan-amalan yang lain. Tapi kalau sembahyang tak okey, puasa pun jadi tak okey. Maka sebab tu sembahyang ni penting. Baik, kita masuk beberapa yang disunatkan. Sunat meletakkan akan tapak tangan kanannya atas ubun-ubunnya. Kemudian kita baca Allahumma azhib anni alham wal hazan. Jadi yang sapu muka, letak tangan atas ubun, dan sunat kemudian daripada memberi salamnya meletak akan tapak tangan kanannya atas ubun-ubunnya, dan sunat membaca padanya Allahumma azhib anni alham wal hazan. Kemudian membaca beberapa wirid, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Kemudian membaca astaghfirullahal azim 3 kali. Ini wirid pas meriang. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Itu wirid dia. Kemudian lepas baca Fatihah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian panjang lagi, wirid panjang, tambah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina 'indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir
tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lepas baca tu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Inilah wirid yang dibaca akan dia kemudian daripada sembahyang maghrib. Tapi kalau ditambah lagi yang lain daripada maghrib, kalau bukan sembahyang maghrib, tambah lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala azrikihil ghafilun wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar astaghfirullahal azim 3 kali. Kemudian ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi, ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi, Allah ya latif ya wafi ya karim antallah. Kemudian la ilaha illallah 10 kali. Habis Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika wa karamih. Sunat pada wirid sembahyang maghrib dan subuh dahulu daripada itu Allahumma antas salam hingga akhir akan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tuan-tuan, bila cakap bab wirid ni, wirid-wirid ni disusun oleh ulama. Depa ambil daripada hadis-hadis Nabi. Bukan depa reka. Bacaan-bacaan ni bukan reka ni. Ada ayat Quran, ada yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dipersusun jadi wirid sebagai zikir kita lepas pada sembahyang. Dan memang ada juga, memang ada pun hadis-hadis Nabi suruh baca lepas sembahyang baca yang ni, lepas sembahyang baca yang ni, banyak. Cuma bila tok guru kita bukan Tok Guru Haji Husin yang karang kitab Hidayatul Subian ni saja. Dia pun Tok Guru Haji Husin ni pun dia pun ambil daripada Tok Guru dia. Maka dia terima, kita pun terima. Bila kita habis sembahyang, kita baca wirid yang macam mana yang kita baca. Kita jumpa hadis, mungkin kita jumpa hadis 1-2. Tapi para ulama sebelum tu mereka dah jumpa banyak hadis dah, mereka pun susun. Kita baru baca hadis Bukhari Muslim pun tak habis lagi. Baca kitab hadis Tirmizi pun tak habis lagi. Lepas tu kita kata tak ada lah. Siapa ajak pula baca yang tu, baca yang ni, lepas tak ada lah. Nanti saat dah. Pasal jangan cepat kata tak ada. Kalau nak rasa pandai sangat pun kita berlapik lah. Kita kata
Setakat saya baca ni tak jumpa lah lagi. Wallahualam, mungkin Tok Guru dulu jumpa. Itu orang beradab. Orang beradab dia cakap macam tu. Tapi masalah hari ni kita ni baru nak mengaji, baru ya. Kita ni bukan teramana sangat ilmu pun. Kalau kita ada ni pun sikit sangat. Jadi jangan jadi orang yang sombong dengan tok guru lama. Bila mereka dah ajak kita, arwah mak bapak kita, tok wan kita dia ajak, tak ada apa masalah pun wirid-wirid ni. Ya. Bukan ada jampi serapah apa, ada wirid bagus lepas bayang. Jadi pakat-pakat buat. Daripada habis sembahyang duk menimbang saja, tak tahu apa benda yang kita nak buat lepas sembahyang tu, terutama duk tengah PKP ni, duk di rumah habis sembahyang, wiridlah sikit, tak pendek, yang tak panjang pun wirid, pendek-pendek. Cuma bila mereka kata tak, kami kata tak apa kalau kata nak wirid, tapi wirid sorang-sorang lah, tak payahlah duk wirid ramai-ramai. Pasal benda tu bid'ah. Duk wirid ramai-ramai buat apa? Rasulullah pun tak ajak sahabat wirid ramai-ramai, tak buat. Ni kita duk wirid panjang-panjang, duk ramai-ramai buat apa? Hak saya baca tadi ni, kan, wirid yang saya baca tadi ni, dia dalam bahasa Arab kan, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Jemaah dia kat belakang tu pandai belakang kah? Tak pandai kan? Sebab tu dalam kitab Azkar ada disebut, yang disebut tentang pendapat Imam Syafi'i. Kalau orang tu tak reti, maka Tok Imam boleh kuatkan suara. Pasal tu Tok Imam dia paling kat belakang. Dia pusing. Habis sembahyang tu dia pusing. Pasal dia pun kena tengoklah Tok Imam ni, dia kenalah prihatin. Orang putih kata alert. Makna dia kena ambil beratlah, cakna tengok belakang. Ada orang duk tengah sembahyang fardu. Jadi dia tak bolehlah kuat sangat sampai ganggu orang yang duk tengah sembahyang tu. Yang kedua dia, bila kata nak mengajar, Tok Guru ni kena tengok anak murid, supaya anak murid tengok muka Tok Guru. Pasal itu bila dia nak baca kuat, makna dia mengajar. Jadi dia pun pusinglah ke belakang. Jadi bila dia pusing ke kanan ke belakang ke, makna dia muka dia nampak tak? Anak murid nampak muka Tok Guru. Tu makna dia mengajar. Jadi dia pun bacalah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dia baca bagi kuatlah, pasal nak bagi anak murid dengar. Tak kira lah belakang tu anak murid sekolah ke, orang tua ke, siapa ke. Kadang-kadang maklum je lah, Tok Imam ni biasanya orang yang reti dalam kampung tu. Jadi tanggungjawab dia nak betulkan bacaan. Jadi nak secara mudahnya, yang dah berusia pun dia malu segan bila dia dengar Tok Imam baca tu. Dia ikutlah pelan-pelan. Kadang-kadang ada yang baru main masjid, baru mula berjinak, baru nak tahu. Ni tuan-tuan tak ada apa pun. Jadi Tok Imam memperanan dia nak kena ajak anak buah dia. Maka dia bacalah kuat. Lepas tu dengan baca kuat ni juga, dia akan datang mai rasa satu kemanisan, dia mai satu aura seronok nak baca. Bila ramai baca ni, dia rasa satu macam punya dalam hati tu lain, bekong. Dia mai. Jadi benda tu mendidik hati, rasa tenang, seronok. Cuma yang salah ni disebabkan kerana orang belakang tu
duk tengah sembahyang fardu, tu imam duk renggah kuat-kuat dengan mic dia, sampai kawan sembahyang fardu ni pun ganggu, yang tu tak boleh lah, yang tu kesilapan orang lah. Hak tu guru dulu tak pernah ajak pun. Jadi tak ada masalah bagi saya kalau kita nak berwirid, wiridlah sebagaimana yang diajak. Mula dengan baca Fatihah, ataupun mula kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika audus salam. Kita baca wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kita baca inna dina indallahil islam. Kita baca Allahumma la ma. Itu semua makna bagus-bagus kalau kita boleh faham pula lagi cantiknya. Tu imam celah pula makna dia. Cantiknya masjid-masjid buat banner ke apa ke pelekat makna wirid kita hari ni. Tu kita duk wirid saja dah bertahun-tahun kita tak faham makna. Contohnya Allahumma antas salam. Ya Allah, Kau Tuhan yang bernama As-Salam. Kita sebut nama Allah. Nama Allah yang kita sebut As-Salam, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, yang bagi keselamatan. Siapa dia? Allah yang bernama As-Salam. Siapa dia nama As-Salam? Pasal Allah ni lah yang bagi keselamatan kat kita, yang bagi kebahagiaan kat kita. Salam, yang bagi kesejahteraan kat kita. Lepaslah kita sebut nama Allah yang Allahumma antas salam, kita kata pula wa minka as-salam, daripada engkau lah ya Allah kesejahteraan tu. Pasal nama engkau as-salam, maka keselamatan, kesejahteraan tu daripada engkau wahai Allah. Tak bagus ke makna tu? Bagus kan? Jadi kita baca tu biar betul-betul rasa manis, rasa betul-betul kita sebut, kita seru Allah. Allahumma antas salam, engkaulah Tuhan yang memberikan, yang bernama As-Salam. Wa minkas salam, ya Allah, daripada engkaulah kebahagiaan, daripada engkaulah kesejahteraan, daripada engkaulah keselamatan. Wa minkas salam. Wa ilaika, dan kepada engkaulah kembalinya kesejahteraan. Kau nak ambil balik ke apakah semua. Wa ilaika ya'udus salam. Oleh itu ya Allah, fahayna ya Allah, kau hidupkan kami, kau bagi kat kami Rabbana bisalam, hidupkan kami ya Allah ya Tuhan kami dengan kesejahteraan. Wa adkhilnal jannah, masukkanlah kami ke dalam syurga. Syurga pun ada banyak nama-nama dia. Kita kata masukkanlah kami ke dalam Darussalam, syurga yang bernama Darussalam. Tak bagus ke Ba'dar? Bagus kan? Masya Allah. Kita sebut dengan penuh kejiwaan, mendalam, rasa faham. Allahu Akbar. Sebab tu imam tak payahlah kalau kita nak baca panjang-panjang sangat sampai tak faham makna. Lalu kita sebagai tu imam mungkin boleh menerah-menerah lah sepanjang PKP ni. Tengok balik cara kita ni, sebab kita bukan nak berzikir beramai-ramai, tetapi kita nak berzikir beramai itu dengan diajar oleh seorang orang alim, oleh tu imam, untuk faham apa yang dizikirkan. Orang Arab tak apalah, mereka reti dah, mereka faham makna pasal bahasa mereka. Yang ni bahasa orang, kita pula orang kampung. Ayat kursi, ayat Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Lepas tu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Oh, yang tu pun kalau faham ya Allah, kita kata dekat Allah Ta'ala, Allahumma la mani'a,
Ya Allah, tak ada siapa boleh halang. Ya Allah, oi, tak ada siapa boleh halang. Allahumma la mani'a, tak ada siapa yang boleh halang. Wala lima a'taita, kalau kau nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Kita kata macam tu ke Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh halang ya Allah kalau kau nak bagi kat kami. Kalau Allah dah janji, Allah dah nak bagi kat kita, tak ada siapa boleh halang. Antuk sudah bohong lah. Tu akidah kan? Akidah. Kemudian kita kata pula, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa boleh main bagi kat aku. Tak ada siapa boleh bagi kat aku kalau engkau halang, wahai Allah. Pulun lah nak bagi kat orang tu, jiran sebelah rumah ya. Kita nak main hantar pisang, tapi Allah tak bagi. Allah halang juga. Kok mana pun tak sampai pisang tu. Macam tu. Tu dia. Tu akidah kan. Tu zikir ni, zikir wirid yang kita baca ni bukan calang-calang punya wirid. Kita faham tu. Orang lepas sembahyang berwirid pula dengan kefahaman. Allah, Masya Allah. Wala radda lima qadaita, tak ada siapa boleh tolak segala qada engkau. Masya Allah. Tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Lepas tu bila kita kata habis sembahyang tarawih, sembahyang witir, buat dak ni di rumah. Alah ni tak ada dah. Dulu lepas masjid, kat masjid kita habis sembahyang, kita pun baca lah, Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi. Orang tua-tua kita dia tak tinggal lah. Apa dia tu? Kita duk panggil apa? Ya tu ya. Siapa dia kita panggil siapa? Kita panggil Allah. Ni duk main buat tak tahu saja. Yang kita seru tu nama Allah. Kita panggil apa kat Allah? Kita panggil Ya Latif, Tuhan yang maha lemah lembut. Tuhan yang maha lemah lembut, Ya Latif. Sebab tu lagu dia pun lagu lemah lembut. Sebab kita bukan panggil Allah yang maha garang, Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Ya, nada lain. Lah ni kita panggil Tuhan, kita merayu Allah Ta'ala. Kita merayu. Janganlah bila kita nak panggil dengan kita merayu Allah. Bila merayu dengan nada merayu lah. Takkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tak jadilah. Kita nak merayu ke Allah, nada kita pun kena nada merayu lah. Ya Latif, wahai Tuhan. Kita kan yang bernama Latif. Latif ni lemah lembut. Kita kata Ya Allah, Ya Tuhan yang maha lembut. Ya Kafi. Kafi, Allah lah yang mencukupkan. Allah yang boleh mencukupkan. Engkau saja Ya Allah yang boleh mencukupkan kat aku deh. Ya Kafi. Pagi Allah. Ya Hafiz, yang menjaga. Yang menjaga, yang mengawal, yang jaga aku. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang menjaga. Ya Syafi, Engkau Tuhan yang menawar, yang memberi penawar. Tuhan yang menyembuhkan. Kita panggil Allah Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang maha penawar, Tuhan yang maha penyembuh. Kita duk ulang tu. Duk panggil, ulang panggil Allah. Kita bukan panggil hantu setan. Yang nak marah kita wirid ni berzebah. Kita seru nama Allah, bukan seru ayah pin. Bukan kita seru orang politik.
Bukan kita seru raja. Kita seru Allah. Kita sebut nama Allah. Yang hamba nak marah pasal apa? Apa tak kena. Kami panggil nama Allah, bukan panggil hamba. Kami tak panggil hamba, kami panggil nama Allah. Hak kami lah kami nak minta apa pun dekat Allah. Kadang-kadang kita nak marah juga. Habis semua kita buat tak betul. Kita panggil nama Allah, kita nak doa dekat Allah Ta'ala. Hak kita lah nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita merapu. Kita bukan sebut nama yang merapu. Kita sebut nama Allah. Kita panggil nama Allah. Tok guru kita ajak sebut yang ni, nama-nama Allah Ta'ala. Kita mula dengan Ya Latif. Lepas pada Ya Latif, Ya Kafi. Lepas Ya Kafi, Ya Hafiz, Ya Syafi. Lepas tu lah kali Ya Karim. Wahai Tuhan yang maha mulia. Mulia segi makna dia kerja bagi saja. Ya Karim, Anta Allah, engkaulah Allah. Hak kita sebut nama Ya Syafi, Ya Hafiz, Ya Kafi. Semua tu Allah. Engkaulah Allah. Lepas tu kita pun La ilaha illallah. Itu semua kita buat. Tak ada apa masalah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Mailah kita pakat berebut. Baiklah pakat kita berlomba buat amal ibadat. Lepas sembahyang, masa sembahyang, kita pakat-pakat. Ni masalah dia tak faham. Sebut Ya Latif dia tak faham. Jadi mereka pun tak tahu apa benda mereka sebut. Tu kadang-kadang minggelak seronok je lah. Yang dia tahu ini bulan Ramadan. Bila lepas habis sembahyang tarawih, orang tua-tua baca Ya Latifu Ya Ka. Habis dah. Dia tak faham pun apa benda yang dia sebut. Tu masalah dia tu. Jadi malam ni buat dengan penuh faham makna bahawa yang disebut itu adalah nama-nama Allah yang hebat. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan tak ada masalah kalau kita nak berwirid, buatlah. Nak ramai-ramai pun boleh, nak sorang-sorang pun boleh. Kalau nak beramai-ramai itu sebab kita nak rajin, kita nak bagi rasa satu rasa kemanisan ketika berwirid. Apatah lagi kalau yang menguatkan suara itu tu imam, sebab tu imam tu dia tak kena ajak anak buah dia. Macam jugalah Tok Bilal. Ni siapa tadi Bilal kat rumah? Anak kita tadi Bilal. Dia faham tak apa yang dia kata tu bila jadi Tok Bilal? As-salatu tarawih min qiyami ramadhani asabakumullah. Apa dia tu? Dia kata mayang tarawih daripada bulan Ramadan. Dia abang apa? Yang tarawih ni bulan Ramadan ya, tak ada bulan lain. Hampa duk tunggu apa lagi? Itulah maksud dia. As-salatu tarawih min qiyami Ramadan. Hampa yang tarawih dapat apa? Asabakumullah. Asabakumullah apa dia? Allah bagi pahala kat hampa. Boleh duduk dalam bilik lagi, boleh duduk makan lagi, boleh duduk relax lagi. Orang dah sembahyang tarawih, mereka duduk lah. Jadi Tok Bilal pun katalah, dah sembahyang tarawih dah ni. As-salatu jami'ah. Nak sembahyang dah hoi. Itulah maksud dia. As-salatu jami'ah. Jadi, Tok Guru kita, orang tua-tua dia buat siap dah ni. Hak tu kita sebut tu, faham makna, baru seronok buat. Cuba malam ni kalau kata ni kita buat dalam bahasa Melayu pula lah. Buat bahasa Melayu. Sembahyang tarawih
mayang tarawih hanya ada bulan Ramadan, Allah nak bagi pahala. Yang duduk kat dapur bersepah lagi, panggil. Lepas tu as-salatu jami'ah, mayang tarawih ni berjemaah, janganlah sembahyang seorang-seorang. Mari kita berjemaah mayang as-salatu jami'ah. Allahu akbar, tuan-tuan. Rupanya ada pasal. Ada pasal. Yang duk sebut tu. Macam tu jugalah bila kata autiru, berwitirlah. Jangan tak witir. Sembayang witir bulan Ramadan. Autiru wa majidu wa azimu. Muliakan dan besarkan syahrakum, bulan hampa. Bulan hampa tu siapa? Bulan mana? Syahrul siyam, bulan puasa lah. Rahimakumullah. Kata-kata tu semua tu sunatnya teguran atau peringatan Tok Bilal kepada jemaah. Tapi Tok Bilal kena fahamlah apa yang dia kata, baru ada Jadi tuan-tuan muslimat rahimakumullah, seronok no. Kalau kita buat dengan ilmu, kalau kita buat amal ibadat dengan faham, rasa manis. Jadi insya-Allah esok kita sambung lagi selawat dan salam atas Rasulullah SAW. Macam mana cerita pula selawat dan salam ke atas Nabi. Nanti kita bincang lagi doa, baca doa dan sebagainya selepas sembahyang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam, minkas salam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.